Okey, baiklah, saya akan teruskan iaitu pembentangan, pentaksiran berterusan, penghasilan produk iaitu kod JPPP 1092 ataupun lebih digelar sebagai pengantar pengajian pendidikan. Saya, Muhammad Nasir Ulwan bin Muhammad Zabidi dari kelas BM1 ataupun Bahasa Melayu 1. Subjek ini diajar oleh Encik Muhammad Anui bin Husain. Okey, baiklah, saya teruskan dengan soalan tugas yang diberi. Anda dikehendaki menghasilkan satu video produk yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar atau produk lain yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan anda. Video ini perlu dimuat naik ke channel YouTube masing-masing. Okey, baiklah, saya teruskan dengan aktiviti saya. Saya memilih aktiviti permainan mes. Aktiviti permainan mes iaitu aktiviti yang dapat melatih pergerakan tangan dan jari iaitu dengan bermain permainan mes. Saya memilih aktiviti ini demonstrasi pengajaran dengan menggunakan bahan bantu mengajar secara manual. Antara tujuan permainan mes yang pertama dapat meningkatkan daya visual penglihatan. Seperti mana yang kita tahu bahawa apabila kita bermain permainan mes, kita harus meletakkan fokus kita atau fokus kita untuk mencari jalan keluar. Maka fokus itu diberikan kepada penglihatan dan menyebabkan visual kita atau penglihatan kita dapat ditingkatkan. Seterusnya, kita dapat mengasah koordinasi mata dan tangan. Seperti mana kita tahu bahawa apabila kita bermain permainan mes, antara kita menggunakan dua anggota badan kita iaitu mata dan tangan, maka kedua-dua anggota badan kita ini dapat bergerak secara bersama-sama ataupun secara efektif. Dan terakhir, permainan mes ini juga dapat melatih kesabaran kerana seperti mana kita tahu bahawa permainan mes ni bukanlah permainan yang mudah. Disebabkan permainan mes ni kita harus mencari jalan keluar. Maka apabila seorang itu bermain, haruslah mempunyai kesabaran yang tinggi. Okey, baiklah. Ini merupakan BBM ataupun bahan bantu mengajar saya. Di sini kita lihat bahawa kanak-kanak ataupun murid sebab itu Adam akan menyelesaikan permainan mes ni iaitu dengan dimulakan iaitu daripada ruang ataupun permulaan ini dan berakhiri daripada tempat penamat ini. Maka Adam haruslah mencari jalan keluar ataupun jalan keluar yang di mana tempat biasa penamat itulah. Jadi kita teruskan dengan demonstrasi pengajaran kita. Okey Adam, boleh mulakan untuk melakukan video. Okey, pandai Adam. Bagus-bagus. Ini menunjukkan Adam pandai dan sangat power. Jadi kita boleh lihat bahawa kanak-kanak yang bermain ataupun main permainan mes ini, mereka dapat melatih garisan lurus mereka, garisan lurus ataupun melintang ke melengkung. Bagi seterusnya dapat memberikan penekanan kepada fokus mereka, iaitu di mana mereka dapat melihat bahawa di manakah jalan keluar itu tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah, antara kelebihan aktiviti yang dapat diperoleh oleh pelajar ni tersebut yang dapat diperoleh oleh pelajar. Murid dapat meningkatkan konsentrasi, seperti mana kita tahu murid dapat fokus dan berkonsentrasi. Ini membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan ketelitian. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kreatif. Murid dapat meningkatkan kreatif. Ini kerana apa? Kerana kita tahu membuat mes sendiri atau mencipta strategi untuk menyelesaikan mes yang ada dapat memunculkan kreativiti. Ini adalah kesempatan bagi mereka keterampilan cara untuk mengasah keterampilan cara dan pemikiran mereka bagi menyelesaikan permainan murid dapat menghibur dan mendidik. Dan seterusnya, hanya menyenangkan murid dapat menghibur untuk dimainkan, tapi juga boleh mendidik. Seperti mana kita tahu bahawa mes tidak hanya menyenangkan untuk terkait, tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan, dapat menjadi cara yang menyenangkan dan boleh untuk belajar.
Dan yang terakhir dapat menjadi sebagai antara kelebihan aktiviti yang dapat diperoleh oleh pelajar tersebut bagi penghilang stres. Yang pertama, murid dapat fokus pada konsentrasi, dapat membantu mengalihkan fikiran murid dari stres dan kegangguan konsentrasi penuh. Ini dapat menjadi cara yang terbaik meningkatkan kemampuan untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Yang kedua, murid dapat meningkatkan. Baiklah, seteruskan iaitu apakah perkaitan aktiviti tersebut dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru. Baiklah, seteruskan iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun lebih digelar sebagai SKPM. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia merupakan satu sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai tahap pencapaian prestasi pelajar, guru dan institusi pendidikan di Malaysia. SKPM bertujuan untuk memastikan bahawa kualiti pendidikan di negara ini terjamin dan terus dipertingkatkan. SKPM mengukur beberapa dimensi penting dalam pendidikan termasuk pencapaian akademik, kemahiran kurikulum dan aspek pembangunan personaliti pelajar. Ia memberikan gambaran holistik tentang prestasi pendidikan bukan hanya berfokus pada aspek akademik semata-mata. Baiklah, saya teruskan lebih secara khusus iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu kepada gelombang kedua. Standard 4 Pembelajaran dan Pemudahcaraan PDPC. Guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan pelajaran dan pembelajaran. Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam PDPC yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Antara aspek yang berkait rapat dengan pengajaran di atas iaitu pengajaran saya tadi, permainan MES. Yang pertama pada aspek 4.3 iaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Sebagai contoh, video demonstrasi pengajaran yang saya lakukan sebentar tadi, saya menyuruh anak murid itu melakukan satu demi satu langkah dengan saya sendiri yang membimbing dia bagi melakukan permainan MES itu sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada aspek 4.4 iaitu guru sebagai pendorong. Guru bertindak sebagai pendorong bagi meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Seperti mana kita tahu, guru ini merupakan contoh ataupun teladan kepada murid. Jadi apabila kita memberikan motivasi kepada murid, menyebabkan murid itu lebih yakin dalam melakukan sesuatu tugasan. Sebagai contoh dalam video demonstrasi pengajaran sebentar tadi, saya memuji Adam atau anak murid saya itu apabila mereka menyelesaikan permainan itu. Ini bagi menghargai mereka itu sendiri. Okey, baiklah, saya teruskan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan di Malaysia adalah suatu proses yang berterusan dan melibatkan pelbagai aspek, termasuk penyediaan infrastruktur, pengembangan kurikulum, peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan modal insan dalam bidang pendidikan. Baiklah, saya teruskan pada pelan gelombang ketiga iaitu lebih khusus pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Yang pertama, pelan ini dapat menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takbir uruskan diri. Yang kedua, dapat membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak. Yang ketiga, bagi meneruskan budaya kecemerlangan profesionalism dibimbing rakan sejawat iaitu guru sendiri dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai kebertanggungjawatan memenuhi standard profesionalism. Yang keempat, bagi meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan menyediakan lebih pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Dan yang kelima, bagi melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Dan seterusnya, bagi mengukuh dan
transformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan di sudut pegawai pada peringkat kementerian. Dan yang terakhir, bagi mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi menguruskan laluan dan pilihan persekolahan. Baiklah, kita teruskan iaitu implikasi terhadap guru. Yang pertama, dari sudut pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek penting dalam profesionalisme guru di dalam bilik darjah. Guru perlu memiliki kemahiran dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru dalam bilik darjah tercermin melalui kemampuan mereka dalam mencorak kualiti pengajaran, mengatur organisasi pembelajaran serta mencipta iklim pembelajaran yang kondusif. Seterusnya, yang kedua, mempunyai wawasan. Dalam usaha untuk mewujudkan kualiti guru yang diperlukan oleh aspirasi PPPM, penting bagi pendidik untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan wawasan yang luas. Mereka perlu memiliki kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta mampu untuk berinovasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah aspek penting dalam meningkatkan prestasi sekolah dan pencapaian pelajar. Tanggungjawab guru dalam mempersiapkan pelajar agar dapat bersaing dalam arena global adalah cabaran yang besar. Oleh itu, bagi guru untuk memenuhi aspirasi PPPM, mereka perlu memastikan bahawa kemahiran dan pengetahuan yang mereka berikan kepada pelajar mencerminkan standard dan tahap global yang diperlukan pada masa kini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.